Hampir 200,000 pengguna akan menggunakan perkhidmatan kereta api untuk pulang ke kampung halaman sempena perayaan Aidilfitri ini. Perkhidmatan tren elektrik ETS dari Ibu Negara ke Utara antara yang paling mendapat sambutan sehingga jualan tiket tambahan perlu dibuka bagi memenuhi permintaan. Untuk perkembangannya kita bersama Izzati Rizan di KL Sentral. Izzati, bagaimana keadaan di sana? Ya, Khairul dan Yanti, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beginilah keadaannya di KL Sentral ini, gamat dengan kehadiran penumpang yang menggunakan perkhidmatan kereta api ingin pulang ke kampung halaman masing-masing sempena perayaan Aidilfitri ini. Demi keselesaan, pengangkutan awam ternyata menjadi pilihan pengguna yang telah pun mula pulang ke kampung halaman sejak 2 hari lalu, dan menerusi tinjauan saya, ada dalam kalangan penumpang sanggup datang lebih awal demi memastikan tidak ketinggalan tren. Dan disebabkan sambutan jualan tiket kereta api tahun ini sangat hangat, rata-rata mereka sanggup menunggu 2 hingga 3 jam bagi memastikan proses ke destinasi lebih lancar. Dan bagi mengulas lebih lanjut mengenai perjalanan balik menggunakan perkhidmatan kereta api ini, saya bersama dengan orang kuatnya, Puan Haniza. Terima kasih kerana sudi bersama Buletin Utama. Baiklah Puan, jualan tiket balik kampung nampaknya seperti pisang goreng panas. Jadi adakah perbandingannya berbanding tahun lalu dan tahun ini? Bagaimana Puan? Okey, baik. Terima kasih Zati. Ya, KTMB menyediakan sebanyak 32 trip ETS dan 53 trip train KTM Intercity yang merangkumi Ekspres Rakyat Timuran, Ekspres Selatan, Shuttle Timuran dan juga Shuttle Tebrau, di mana sebanyak 181,258 tiket telah ditawarkan, dan setakat ini 83% tiket telah pun dijual. Ya, 83% tiket dijual. Ya, dan tahun ini memang kita jangkakan bahawa terdapat permintaan yang tinggi, dan daripada 32 trip ETS yang saya sebutkan tadi, ada kita membuat penambahan sebanyak 4 train ETS tambahan dengan 8,820 tiket ditawarkan, dan juga setakat ini 7,900 tiket ataupun 90% tiketnya telah pun habis dijual, Zeti. Kita juga ada menyediakan sebuah lagi train kepada pengguna yang ingin pulang ke pantai timur, iaitu sebuah perkhidmatan train khas ekspres lambaian Aidilfitri dengan penambahan 4 perjalanan pergi dan balik. Baiklah Puan, nasihat bagi pengguna yang ingin memulakan destinasi perjalanan balik ke kampung halaman kan, bagaimana untuk memastikan kelancarannya, memandangkan ketika ini kita telah pengangkutan awam telah diwajibkan untuk memakai pelitup muka kan Puan? Ya. Okey, bagi penumpang-penumpang yang akan pulang ke kampung hari ini, suka saya ingatkan supaya hadir ke stesen-stesen kita lebih awal sebelum memulakan perjalanan mereka, dan kami di pihak KTMB juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengguna yang memilih KTMB sebagai pengangkutan pilihan mereka untuk pulang ke kampung halaman. Ya. Baiklah, terima kasih Puan. Dan bagi melihat sendiri bagaimana suasananya perjalanan balik kampung menggunakan perkhidmatan kapal terbang, kita terus saja bersama rakan setugas di KLIA iaitu Wan Zairul Azri. Silakan Wan, bagaimana keadaan di sana? Terima kasih Zeti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selain pengangkutan darat atau pengangkutan awam darat seperti kereta persendirian, motosikal, bas, teksi, tren dan sebagainya, pengangkutan udara antara satu lagi pilihan untuk perantau-perantau atau pengguna atau umat Islam untuk kembali bersama dengan keluarga sempena Lebaran ini, khususnya kepada perantau Sabah Sarawak yang berada di Semenanjung atau perantau Semenanjung yang berada di Sabah dan Sarawak. Dan sudah pasti lapangan terbang antara lokasi perkumpulan atau lokasi pertemuan perantau-perantau ini sebelum merentas Laut Cina Selatan untuk bersama dengan keluarga tercinta. Dan untuk memperincikan perkembangan situasi pengoperasian lapangan terbang ini, kita bersama dengan Encik Amiruddin Rahmat, pengurus kanan bahagian operasi KLIA Terminal 1. Baiklah Encik Amiruddin, kita tahu dengan keadaan waktu puncak Aidilfitri ini, jadi berapa jangkaan penerbangan untuk kali ini? Sebanyak 11,544 jumlah penerbangan dijangka melakukan perjalanan udara sepanjang musim puncak perayaan Aidilfitri.
di dalam tempoh 12 hari iaitu daripada 18 sehingga 30 April 2023. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 321 adalah penerbangan tambahan yang telah diwujudkan bagi menampung permintaan perjalanan udara pada musim ini. Pada hari ini 20 April 2023, sebanyak 929 jumlah penerbangan dijangka melakukan perjalanan udara dan daripada jumlah tersebut sebanyak 458 penerbangan adalah di Terminal 1 dan 431 penerbangan selebihnya di Terminal 2. Manakala pada 21 April 2023 iaitu esok, sebanyak 920 jumlah penerbangan dijangka melakukan perjalanan udara dan pada jumlah tersebut sebanyak 481 adalah penerbangan di Terminal 1 dan 439 penerbangan selebihnya di Terminal 2. Sepanjang tempoh puncak iaitu 18 sehingga 30 April 2023, sebanyak 1029 termasuk 131 jumlah penerbangan tambahan dijangka dilakukan menuju dan daripada destinasi Sabah dan Sarawak. Jumlah keseluruhan penerbangan ke Sabah adalah 505 penerbangan iaitu 425 penerbangan asal dan tambahan sebanyak 80 penerbangan tambahan. Manakala jumlah keseluruhan penerbangan ke Sarawak adalah sebanyak 524 penerbangan iaitu 473 penerbangan asal dan tambahan sebanyak 51 penerbangan tambahan. Baiklah, mengambil kira dengan trafik penumpang yang dijangka meningkat ini, jadi bagaimana persediaan Malaysia Airports? Pihak Malaysia Airport sentiasa bersedia untuk menghadapi kenaikan jumlah penumpang di lapangan terbang kami demi memastikan keselesaan para penumpang dan kelancaran pengurusan penumpang berada di tahap yang optimum di masa puncak ini. Kaki tangan operasi Malaysia Airports di KLIA akan bertugas dengan kapasiti penuh bagi setiap shift, termasuklah dari kalangan Duta Airport Care Ambassador, ACA, Aviation Security, FSEC, pengurusan terminal dan lain-lain lagi. Baiklah, Encik Amiruddin, sedikit nasihat daripada Malaysia Airports kepada penumpang yang bakal memulakan perjalanan mereka. Kami menasihatkan para penumpang untuk datang ke lapangan terbang 4 jam sebelum waktu penerbangan yang seperti yang disarankan oleh syarikat penerbangan serta memeriksa dan melengkapkan dokumen perjalanan bagi mengelakkan sebarang kelewatan dan kesulitan. Para penumpang digalakkan untuk memeriksa komunikasi daripada pihak lapangan terbang atau syarikat penerbangan masing-masing menerusi laman media sosial rasmi bagi kemaskini terbaharu. Sekiranya terdapat ruang dan peluang, para penumpang digalakkan menggunakan fasiliti automatik kami seperti Easy Pass bagi urusan pendaftaran masuk. Untuk penumpang domestik di Terminal 1, anda boleh menggunakan Easy Bags di sekitar kaunter daftar masuk B untuk pengendalian bagasi. Para penumpang juga turut digalakkan untuk menggunakan aplikasi My Airports yang boleh dimuat turun di peranti mobil bagi membantu mereka semasa berada di lapangan terbang, sama ada bagi memeriksa waktu perjalanan, tawaran komersial atau memberi maklum balas kepada Malaysia Airports. Kami turut menyediakan bas shuttle landside secara percuma bagi penumpang yang ingin menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik dari mana-mana di persekitaran Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA dengan selang 10 sehingga 15 minit waktu menunggu di waktu puncak. Baiklah, terima kasih Encik Amiruddin kerana bersama dengan Buletin Utama. Baiklah, itu saja yang boleh saya bawakan dari KLIA Terminal 1 ini. Kita kembali dahulu bersama dengan rakan setugas di Sri Pentas. Silakan.